Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi satu soalan daripada follower FB saya, iaitu Puan Nurul Azlina Muhammad Noor yang katanya bersalin sewaktu usia bayinya dalam kandungan pramatang, iaitu 7 bulan. Katanya selepas bersalin dia mengalami badannya sering sakit-sakit, terutama bahagian tulang belakang, sendinya juga sakit, dan dia perlukan tips untuk menjaga badan sewaktu berpantang, dan kerana ulang-alik menjaga anak selepas pembedahan agak merungsingkan katanya ya. Okey, sebenarnya ya, bila kita bersalin secara pembedahan ni ada beberapa kelemahannya yang saya yakin ramai pihak hospital ataupun doktor tidak menerangkan implikasi kesannya bersalin secara pembedahan. Tetapi kita patut bersyukur sebab teknik perubatan sekarang banyak menyelamatkan wanita-wanita dan juga bayinya daripada kematian. Tapi sebagai seorang Muslim, kita sebenarnya haruslah berdoa sebanyak-banyaknya supaya dapat melahirkan anak secara normal. Berbeza sebenarnya orang bersalin secara normal dengan pembedahan, terutama sekali menjaga dalam pantang tu. Kalau bersalin normal tu lebih mudah. Lepas tu tidak ada kesan buruk yang berpanjangan. 90% wanita yang bersalin secara pembedahan sebenarnya mengalami bentuk badan yang tidak menarik selepas bersalin kerana tidak makan herba, tidak boleh berbengkung ataupun menjalani rawatan pantang yang sempurna dalam pantang. Sebab dikatakan lepas bersalin kita tak boleh berbengkung. Okey, sebenarnya siapa kata bersalin apa pantang bersalin pula? Siapa kata bersalin bedah tak boleh bengkung? Boleh. Elok sebenarnya berbengkung tu. Memang saya tak nafikan ramai orang beranggapan nanti luka tak sembuh lah. Tak, caranya begini. Lepas bersalin, terpaksalah nak promote produk sikit sebab yang menyoal ni tanya saya apakah produknya yang elok selepas bersalin dalam secara pembedahan. Pertama sekali, lepas je bersalin tu terus cuci dengan putih telaga dara pada bahagian pembedahan tu. Janganlah banyak-banyak, sikit dulu sebab hari pertama kan, sikit saja. Lepas tu kita punya yang kat private part pun kena cuci dengan putih telaga dara. Lepas tu kita berbengkunglah pada badan kita ni daripada sini, seeloknya bengkung daripada sini sampai dekat sini perempuan, dekat lutut. Itulah bengkung yang paling sempurna sebenarnya, sebab untuk mendisiplinkan kita supaya tak jalan laju. Sebab macam saya kata, bila kita bersalin, pergerakan yang patut kita jaga ialah ibu jari kaki dengan celah paha kita. Sebab bila saya belajar hormon, sebenarnya hormon lelaki dengan perempuan dia berada kat mana perempuan? Dekat sini dengan sini, lepas tu dekat sini dan juga celah kangkang. Itu hormon kita, dan itu juga adalah urat-urat pergerakan hormon lebih aktif berlaku di situ. Okey, lepas kita mengamalkan putih telaga dara, dan katanya lagi di sini ialah macam mana nak berpantang. Saya akan kongsikan lagi di sini ya. Bagaimana kita untuk merawat badan kita supaya tak rasa kebas, tak rasa sejuk, supaya badan kita tu boleh maintain cantik balik. Sebenarnya teknik untuk menguruskan badan selain daripada mulut kita, mulut kita ni adalah satu duri yang paling kena jaga. Hidung pun sama kalau dalam pantang. Kalau nak kuruskan badan, mulut lah, mulut dan juga kaki. Okey, bagaimana? Kalau dalam pantang sebenarnya hidung kita ni tak boleh cium bau-bau tertentu. Contohnya orang spray ubat nyamuk, orang spray macam apa tu, klorok, tak boleh. Lepas tu pelam kuini, durian, itu bentan tu kalau kita cium dalam pantang. Jering, petai tu adalah bau-bau yang boleh mendatangkan bentan. Okey, kaki ni adalah satu deria yang sangat sensitif bagi perempuan dalam pantang. Memang dulu pun saya tak percaya juga, alam mitos lah, mengarut lah ni saya kata semua. Tetapi bila saya mengkaji, bukan badan saya je, saya mengkaji dekat wanita lain, betul perempuan sebenarnya urat wanita nak jaga dalam pantang, situ kena jaga dulu. Sebab itu adalah letaknya urat peranakan wanita, termasuklah juga tumit. Okey, lepas tu masa bila dah kita sapu, cuci sehari 2 kali ya, pagi dengan petang. Biar kena angin dulu, jangan terus berbengkung. Lepas tu baru kita bengkung, jangan kuat. Kemudian bila kita baring, perlahan-lahan gerakkan kaki. Kakinya gerakkan macam mana gitu. Gitu terus sampai ke perut, perlahan-lahan. Ini ialah untuk mengaktifkan perjalanan darah dan sekaligus senaman yang paling sihat untuk mengempiskan perut dan membetulkan balik urat-urat punggung. Saya nak bersenam pun susah sebab saya pakai jubah. Okey, lepas tu apa lagi? Kaki tadi kan kita kena pakai, kalau sendiri tinggi gunakan body tone dengan tummy tone. Tapi kalau jamu ratu, inilah dia, hot melong susu kambing ataupun hot melong amara. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat berkesan untuk pertama sekali menghalang angin, yang kedua mencahkan lemak, membetulkan saraf. Lepas tu kalau darah-darah beku dalam perjalanan darah kita. Tapi bila kita letak dekat tumit, kita letak dekat seluruh kaki, pakai stocking. Lepas tu kita sapu dekat tulang belakang. Jangan sapu dekat kawasan pembedahan. Sapu 1 inci atau 2 inci daripada kawasan pembedahan. Kesannya puan, bukan setakat panas sangat-sangat,
sangat, tetapi dia juga mengeluarkan darah-darah beku pada seluruh badan kita, terutama perempuan yang lepas bersalin. Lagi satu, buat dekat sini puan. Ya Allah puan carilah sapu begini. Dekat sini sapu, Allah Akbar. Dia roll on puan. Sapu dekat sini, kemudian kita rap dia perlahan-lahan terus gitu. Puan, lengan akan jadi kecil, pinggang kita akan jadi kecil, lebih curve dan juga senang nak kurus. Tapi bagi orang kulit sensitif, jangan letak dekat perut. Kalau yang sensitif, jangan sapu banyak sebab orang sensitif tak tahan. Tetapi kalau orang yang tak berkulit sensitif, sapu je hot melong ni, puan akan tengok pinggang lepas 2 minggu akan kurang setengah inci. Bagi orang yang bersalin sejak pembedahan, dia akan mengeluarkan, orang bersalin normal pun bagus, dia keluar sangat banyak darah beku. So bagus ya hot melong susu kambing. Dan juga Royal V bukan tak boleh terus makan. Dia kena makan selepas 35 hari. Tak boleh lepas bersalin, sebab lepas bersalin air susu akan jadi lagi banyak, lagi bengkak, perempuan akan lagi sakit. Sebab dia fungsinya ialah untuk mencantikkan payudara, menegangkan balik, kecupkan rahim. Lepas 35 hari makan Royal V, kita akan nampak perut akan mengempis. Dan yang betul-betul menguruskan kita dalam pantang, terutama salin pembedahan, ialah hot melong susu kambing. Lagi nak makan apa dalam pantang? Okey, begini puan ya. Terbaik dalam pantang, ini saya bagi sedikit tips yang saya takut lupa kan. Hari pertama lepas bersalin, puan sepatutnya mengambil ikan haruan ataupun belut. Dia sangat bagus untuk rawat luka. Dia mengandungi banyak sangat bahan-bahan berkhasiat untuk membetulkan urat-urat kita yang kecil. Kita geli belut kan? Pedulikan geli puan. Belut dengan harimau pula. Belut dengan ikan haruan, belut lagi bagus untuk merawat luka. Okey, lagi satu. Dan juga minum macam mana? Minum ni puan, orang selalu kata dalam pantang, "Oi, jangan minum banyak, nanti bentar nanti perut poncit." Itu semua karut. Sebenarnya minum banyak boleh, tapi jangan sekali banyak. Caranya ialah dalam, kalau satu cawan, okey, let's say ni cawan saya akan minum sebanyak ini setiap setengah jam ataupun 1 jam sekali. Nampak puan ya? Banyak ni saja dalam 1 inci. Air panas. Nak lagi kurus, nak lagi cantik, caranya ialah dengan meminum air halia bara. Lebih bagus, bukan halia biasa. Halia bara tu lagi kau. Caranya senang saja. Kita pecahkan halia bara tu, masukkan dalam air panas, lepas tu kita letak madu. Minum waktu pagi ataupun malam. Okey, kalau lebih bagus waktu makannya, kita ambil lempoyang sebagai ulam. Dia sangat bagus memanaskan badan, dia membanyakkan air susu, dia membetulkan saraf kita. Ramai orang tak tanam lempoyang sebab tak nampak fungsinya, tapi lempoyang adalah the best herba yang bagus sebagai ulam. Kemudian, apa lagi makan yang bagus? Ialah ayam kampung, bukan ayam daging puan. Lepas tu ikan selah kuning ataupun gelama, sebaiknya ini adalah ikan-ikan dalam patang, dan bersauna setiap hari. Tersasut. Okey, boleh minum kopi dalam patang? Boleh, tapi tak boleh minum banyak. Apakah kopi yang terbaik untuk jamur ratu? Saya cadangkan ialah kopi ratu. Kopi ratu ni ada 15 sachet, dia sangat banyak herba. Dia menguatkan daya ingatan, bagus untuk saraf sebab tu mak-mak kita yang dah berusia. Saya galakkan, dan juga pelajar-pelajar IPT sangat bagus makan ni. Kalau wanita bersalin, elok makan ni. Bila? Waktu pagi saja. Tak boleh makan waktu petang, nanti tak boleh tidur. Tapi kalau anak kita kuat menangis, boleh minum ni pada waktu malam sebab dia mengurangkan rasa mengantuk. Okey, yang terbaik untuk merawat saraf kalau untuk produk jamu Ratu Malaya, saya cadangkan ialah produk Mustanir. Produk Mustanir ni bukan produk jamu ratu, saya yang buat formula, tetapi dipasarkan dan dibuat bersama dengan Ustaz Abdullah Al-Amin dan juga beberapa lagi rakan kongsi saya yang lain, yang dibacakan doa syifa. Dan di dalamnya, okey, dalam ni dia sangat bagus untuk merawat saraf-saraf, tapi harganya mahal sikit dan rasanya sangat-sangat sedap. Makan ni sehari 2 kali, 2 pagi 2 petang. Harga ni ialah RM120, mahal sikit. Dia sangat bagus untuk kalau orang tu kan, dia tak boleh berjalan dalam masa beberapa tahun, nak bertongkat apa semua, dengan izin Allah, makan Mustanir ni memang bagus untuk masalah sakit saraf, gout, stroke. Jadi wanita bersalin, lepas kemalangan, lelaki perempuan boleh makan. Dan kalau nak lebih bagus lagi, bagi orang yang ada sakit gout apa semua, amalkan bersama doanya. Di dalamnya ada berbagai jenis doa yang saya ambil daripada ayat Quran, yang dibantu bersama oleh Ustaz Abdullah Alamin, Ustaz Hilal, Ustaz Muhammad Isa, Tok Pasir Gudang, dan juga Ustaz Saiful Anwar. Jadi ini adalah antara rawatan berpantang, dan tips-tipsnya yang saya ceritakan tadi. Jangan lupa perempuan ya, memang kita geli pada belut, tetapi belut tu mengandungi khasiat sangat tinggi untuk merawat luka. Bagi suami yang ada masalah tenaga batin, yang lemah tenaga batin, amalkan juga makan belut. Sebenarnya belut sangat bagus untuk organ yang lemah pada lelaki. Nanti kita sembang lagi ya. Assalamualaikum.